Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali itu kita dapat bersama-sama untuk mengingati peristiwa Isra dan Mi'raj, dan seterusnya mengambil iktibar ataupun hikmah daripada peristiwa tersebut buat pengajaran ataupun panduan bagi kehidupan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi Isra dan Mi'raj seperti mana yang kita semua selalu dengar. Jadi Isra tu maknanya ialah, secara mudahnya ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi itu dinamakan sebagai Isra. Manakala Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa naik ke langit, tingkatan-tingkatan langit sehingga terus ke Sidratil Muntaha, dan seterusnya menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan, terutamanya berkaitan dengan ibadah salat, dan kemudian kembali semula ke Masjidil Aqsa, dan seterusnya balik semula ke Masjidil Haram ataupun balik semula ke Makkah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlaku dalam masa semalam saja, ataupun lebih singkat daripada semalam. Ialah dalam diriwayatkan bahawa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mula meninggalkan tempat tidurnya untuk Isra dan seterusnya Mi'raj, dan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam kembali semula ke rumah, ke tempat yang mula-mula diisrakan, masih lagi terasa panasnya tempat baginda berbaring. Jadi menunjukkan begitu singkat perjalanan tersebut. Jadi ini adalah merupakan satu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin kita tertanya-tanya bila berlakunya peristiwa ini. Jadi menurut para ulama berbeza pandangan. Menurut Ibn Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra, beliau menyatakan berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj itu 18 bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan peristiwa itu diceritakan di dalam Al-Quran juga, dalam ayat yang pertama surah Al-Isra yang biasa kita dengar, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tuan-tuan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita nak cuba ambil sebagai panduan kepada kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang pertamanya ialah berkaitan dengan mukjizat. Isra dan Mi'raj adalah salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat ini adalah satu perkara yang bukannya dapat diusahakan. Sampai bila-bila pun kita tak dapat nak usaha supaya untuk dapat perkara tersebut. Memang saya akan dapat, kerana ia adalah dari pemberian ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala khusus buat Nabi dan Rasulnya, dan ia tak boleh diusahakan. Ya. Jadi ada sebilangan manusia yang berpandangan bahawa ia bukan mukjizat. Cuba untuk melihat bahawa ia adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai mukjizat, tetapi mempunyai sifat-sifat yang baik. Mempunyai sifat-sifat yang baik, sehingga sifat-sifat itu pun jika boleh diusahakan dan dicontohi oleh sesiapa sahaja, dan memperolehi keistimewaan seperti mana yang diperolehi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan ini adalah golongan yang menafikan adanya mukjizat bagi Nabi sallallahu para nabi. Jadi oleh itu bagi kita
kita meyakini bahawa Nabi dan Rasul ada mukjizat. Dengan mukjizat itulah mereka sebagai menyokong dakwaan mereka, apa yang mereka sampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah Islam yang dibawakan oleh mereka dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukjizat. Jadi manusia apabila melihat mukjizat yang ada pada para nabi dan rasul, maka mereka yakin ini bukan daripada manusia. Akan mereka berfikir, manusia biasa tak boleh buat ni, maknanya ini memang benar-benar utusan daripada Allah, memang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukjizat tadi. Baiklah, itu yang pertama, tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah berkaitan dengan solat. Solat adalah perkara ataupun hikmah ataupun perkara yang paling besar lah, pengajaran yang paling besar yang kita boleh petik daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, kita dengar daripada kisah Isra dan Mi'raj pada pada setiap kali sambutan Isra dan Mi'raj, Nabi SAW menerima wahyu ataupun perintah melaksanakan ibadah solat ketika Isra dan Mi'raj di Sidratil Muntaha. Pada asalnya 50 waktu, kemudian diturunkan 5 waktu, diturunkan lagi 5 waktu, dan sehinggalah tinggal 5 waktu sahaja dalam sehari dan semalam. Maka namun pahalanya sama seperti mana kita melaksanakan 50 waktu. Jadi tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di situ menunjukkan akan kepentingan ibadah solat. Pentingnya ibadah solat untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Jadi ia bolehlah diumpamakan seperti Mi'raj ruh. Baginda Nabi SAW Mi'raj ke langit, kan, melepasi tingkatan-tingkatan langit hingga ke Sidratil Muntaha. Tetapi solat pun ulama mengatakan sebagai Mi'raj ruh. Apabila kita bersolat, melaksanakan solat, makna kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika solat kita tinggalkan segala hawa nafsu kita dan sebagainya, beri tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu akan mendidik jiwa kita kepada kebaikan-kebaikan, akan mendidik jiwa kita untuk sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan kita, mendidik jiwa kita supaya melakukan setiap perkara adalah semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, solat amat perlu kita hayati dan sangat-sangat penting untuk kita jaga dalam kehidupan kita seharian. Walau apa pun yang kita hadapi, kesusahan, kesukaran, kesibukan dan sebagainya, maka solat janganlah kita tinggalkan. Kerana dengan solat itu, solat fardu 5 waktu sehari semalam, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri jalan keluar kepada kita daripada segala masalah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bimbing hati kita dan beri ketenangan, kebahagiaan kepada kita dalam kehidupan dunia dan seterusnya dalam kehidupan di akhirat kelak. Jadi sekian sahaja rasanya untuk perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.